Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 23/11/2021 kita masuk ke hikayat fiqh yang ke-103. Kisahnya kisah yang berlaku kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Jadi hukum yang kita nak bincang di sini ialah hukum wanita ziarah kubur. Boleh ke tak boleh? Itu je. Sunnah ke tidak bagi wanita pergi ziarah kubur. Baik, para pelajar sekalian, kita masuk kepada kisah 103. An Abdullah bin Abi Mulaikah. An Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat zata yaumin minal maqabir. Abdullah bin Abi Mulaikah ni murid kepada Aisyah. Satu hari dia tengok Sayyidah Aisyah datang daripada pihak kubur. Aisyah mari kubur. Faqultu laha, Abdullah pun tanya, aku kata kepada Aisyah, ya ummul mukminin, min aina aqbalti? Ibu dari mana tu? Tanya tu macam terkejut lah juga. Ibu dari mana tu? Gitu ayat dia. Qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku mari ziarah kubur abang dia Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqultu laha. Abdullah ni macam nak tegur lah, ataupun nak bincang. Kita kata bincang lah, lebih baik kan, murid dengan guru. Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? Ibu, bukankah Rasulullah larang daripada ziarah kubur? Kenapa ibu mari kubur? Menarik soalan. Qalat na'am. Aisyah kata betul. Dulu pada permulaan Islam, Nabi kita tidak benar ziarah kubur. Thumma amara biziaratiha. Kemudian di akhir, setelah mantapnya keislaman orang pada masa itu, maka Nabi benarkan, bahkan suruh pula, galakkan ziarah kubur. Hadis-hadis tentang menggalak ziarah kubur kita akan baca sekejap lagi dalam syarah. Ini kita ambil cerita asal apa yang berlaku. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa qala Az-Zahabi sahihun. Zahabi kata asar ini sahih. Wa rawahul Athram fi sunanihi. Baik. Dilalatul asar ataupun hadis ini, kisah ini menunjukkan kepada apa? Kisah ini menunjukkan kepada istihbabu ziyaratil qubur lirijal. Sepakat ulama mengatakan sunat ziarah kubur bagi orang laki-laki. Orang laki-laki sunat digalakkan, dianjurkan supaya ziarah kubur. Walin nisa illam tuaddi ila munkar. Bagi orang perempuan boleh ziarah kubur dengan SOP. Dengan SOP sekiranya tidak melanggar peraturan dan tidak ada kemungkaran. Jadi kita akan sebutlah nanti syarat-syarat dia insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, itu dilalatul hadis. Maknanya isu yang kita nak panjangkan dalam perbincangan ini, isu wanita ziarah kubur. Isu wanita ziarah kubur. Minal mawdu'atil lati tusar. Di antara isu yang dibincangkan ataupun yang diperbahaskan,
Ada 10 perkara ini. Yang pertama, apa dia yang pertama? Siapakah Abdullah bin Abi Mulaikah? Siapa dia Abdullah bin Abi Mulaikah? Abdullah bin Abi Mulaikah tabi'iyu, seorang ulama tabi'in. Siapa dia tabi'in? Para pelajar kena kenal tabi'in ini iaitu mana-mana orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, maka dia jadi tabi'in. Mana-mana orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan dia, maka itu nama dia sahabi, sahabat. Orang jumpa dengan Nabi beriman, sahabat. Orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, dia beriman dengan Allah, dengan Rasul, dia jadi tabi'in. Itu dari sudut istilah. Jadi Abdullah bin Abi Mulaikah ni tabi'in. Sebab apa? Sebab dia berguru dengan, dia jumpa dengan Aisyah dan ramai lagi sahabat-sahabat lain yang dia jumpa. Nama dia Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Ada kata Zuhair bin Abdullah bin Jud'an. Wallahu alam. Al-Imamul Hujjah. Ibnu Abi Mulaikah ni Imam Hujjah Al-Hafiz. Al-Hafiz maknanya orang yang ingatan dia mantap. Riwayat-riwayat dia sangat kuat. Itu dia panggil Al-Hafiz. Gelarnya dia Abu Bakar ataupun dan Abu Muhammad Al-Qurashi At-Taimi Al-Makki. Ni orang Mekah ni. Al-Qadi, Masya Allah. Al-Muazzin, dia qadi dan dia juga muazzin. Muazzin, untuk Bilal. Qadi di mana? Wallahu Abdullah bin Zubair qada at-Taif. Dia jadi qadi di Taif daripada pemerintahan Ibn Zubair. Wa muazzinan lahu, dan dia juga juru azan. Dilahirkan pada khilafah Ali radhiyallahu anhu atau qablaha. Mana kelahiran dia zaman pemerintah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat tahun 40. Maknanya zaman itulah dia lahir, sekitar bawah pada 40. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Aisyah dan kakaknya Asma dan Abadilah Al-Arba'ah dan beberapa orang sahabat lagi. Dia kata, aku sempat bertemu dengan 30 orang di kalangan sahabat. Ibnu Hibban kata, ra'a samanina minas sahabah. Ibnu Abi Mulaikah sempat bertemu dengan 80 orang sahabat. Wa haddatha anhu rafiquhu, meriwayat daripada dia, teman dia sendiri, Atha bin Abi Rabah. Riwayat dia dalam Sahih Muslim. Dan dia ada juga hadis dalam Sahih Bukhari wa Muslim dan Abi Daud. Jadduhu lahu suhbah wathaqahu Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dua orang pengkritik rawi ini mengatakan, Abu Zur'ah Abu Hatim kata dia ni istiqah. Alhamdulillah. Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain ulama mengatakan dia mati pada tahun 117. Umur dia 80 tahun. 80 tahun. Baiklah. Itu Abdullah bin Abi Mulaikah. Kemudian meriwayat yang kedua, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ni sudah banyak kali dah kita sebut tentang dia. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummul mukminin, ahabbu nisaihi ilaih, di antara isteri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-alimatu as-sawwamat al-qawamah, orang yang alim, orang yang banyak berpuasa, banyak berdiri. Allah, ashhar min tu'arraf, seorang yang sangat alim, tak payah kita duk cari lagi dia punya pengenalan. Dan kita pun telah sebut dalam berapa hikayat yang terakhir baru ni 95, 86, 81 banyak. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam siri yang lepas. Tengok Sayyidah Aisyah. Baik, kita nak kenal yang ketiga, Abdul Rahman bin Abi Bakar. Ya, kisahnya Aisyah bagi ziarah kubur abang dia Abdul Rahman bin Abi Bakar. Gelaran dia Abu Muhammad. Nama penuh dia Abdul Rahman bin Abdullah. Siapa dia Abdullah?
Ayah dia Abu Bakar tu Abdullah nama dia. Kita pun terlupa. Abdurrahman bin Abdullah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenal lalu. Abdurrahman bin Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah Al-Qurashi At-Taimi, syaqiq Aisyah, mana adik-beradik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kedua-duanya nama Ruman bintil Harith Al-Kinaniyah. Dia sempat pergi perang Badar dan Uhud bersama dengan geng-geng tentera Mekah. Dan dia masuk Islam Ayyam Al-Hudnah. Pada hari perjanjian damai tu, masuk Islam di situ. Ba'dal Hudaybiyah. Selepas Hudaybiyah tahun yang ke-6, lepas pada tu dia masuk Islam. Lewatlah Islam dia tu, lambat sikit. Walaupun ayah dia Sayyidina Abu Bakar orang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak semesti anak dia ikut. Allahul musta'an. Sebab itulah anak-anak kita kalau kita tak didik betul-betul, mungkin dia tak sama dengan kita dari sudut pemikirannya, dari sudut penampilan, berapa ramai. Bila kita sebut tentang penjagaan aurat, kan? Ada orang hantar WhatsApp minta tip bagaimana nak didik anak ni supaya patuh syariah, tutup aurat dan sebagainya. Kita kata Allahul musta'an, didiklah anak kita, isteri kita supaya patuh syariah. Tengok Abu Bakar Abdurrahman ni ta'akhir Islam tahun yang ke-6 lepas pada Hudaybiyah, baru mana tahun yang ke-7 baru masuk Islam. Tapi fa aslama wa hasuna Islam. Masya-Allah. Lepas dia masuk Islam, Islam dia mantap. Di antara anak Sayyidina Abu Bakar yang besarlah, wa kana rajulan salihan fihi du'abah. Seorang laki-laki yang soleh tapi ceria orangnya. Orang panggil ceria, nakal. Yang kalau bercakap tu orang panggil tidaklah masam ketung lah. Ceria tu maknanya orang boleh bergurau. Walam yujarrab alaihi kazibah. Sebelum dia Islam, lepas Islam, orang tak ada mengatakan Abdurrahman ni pernah bercakap bohong. Masya Allah. Tengok orang Arab ni dalam bab bohong sensitif sangat-sangat. Sensitif, dia tak mau. Bohong-bohong tak mau. Lahu ahadithun fis sihah. Ada hadis-hadis yang daripada Abdurrahman ini dalam kitab Sahih. Marwan, ketika Marwan Ibnul Hakam memerintah Hijaz, dia lantik Muawiyah jadi gubernur. Fa khataban nas. Muawiyah cuba nak lantik anak dia Yazid bin Muawiyah selepas daripada dia. Maknanya nak tukar daripada kerajaan ni pergi kepada anak-anak pula. Wa qala sunnatu Abi Bakrin wa Umar. Dia kata ini sunnah Abu Bakar, Umar. Umar lantik Abu Bakar lantik Umar lantik lagi orang lain. Jadi aku nak lantik anak aku. Oi, Abdurrahman ada. Abdurrahman kata la bal sunnatu Hiraqla wa Qaisar. Masya Allah, dia rak balik. Bukan Abu Bakar dengan Umar. Itu sunnah Hiraqla dengan Qaisar. Jadi bila mari Muawiyah nak ambil bai'ah kepada anak dia, dia kata mau jadi Hiraqla pula. Bila mati seorang Qaisar, melantik Qaisar lain, la naf'al. Dia kata kami tak akan bai'ah. Dia tegas dia ni. Abdurrahman ni tegas. Dan di antara yang hadir dalam majlis itu Al-Husain bin Ali wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Kemudian Muawiyah hantar mari 100,000 bagi. Abdurrahman reject. La, dia kata. La abi'udini bidunya ya. Aku tak mau jual agama aku dengan dunia, mata benda dunia. Aku tak nak. Bantahan dia kuat. Wa kharaja ila Makkah fa mata. Dia pergi ke Mekah sampai dia dekat dengan Mekah, dekat tengah jalan. Nama dia Hubshi, dekat dengan 10 batu daripada Mekah. Dia tidur, mati. Radhiyallahu anhu. Mudah ya mati tengah tidur. Fahumila ila Makkah wa dufina biha. Jadi orang usul dia bawa ke Mekah, kebumikan di sana. Waktu itu sebelum daripada bai'ah Yazid
tahun 58, maknanya dia tetap tak bai'ah dan dia mati tanpa bai'ah sebab dia tegas. Wa matat Aisyah ba'dahu bisanah. Sayyidah Aisyah mati, wafat dia pada tahun 59. Radhiyallahu anhum, wa Allah Ta'ala lah angkat darjat mereka. Baik, kita berpindah kepada tajuk kita ni. Tajuk kita, yaqulu Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah. Ini kita nak hurai isu yang kita bincangkan ini. Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berjumpa dengan Sayyidah Aisyah datang dari kubur. Mana Aisyah keluar daripada perkuburan, dia pun tanya. Sepatut tak payah tanya dah. Mu tengok dia mari kubur, tanya buat apa? Tapi tanya ni sebab ada perkara yang apa ni, yang ada dalam minda, dalam kepala dia perlu penjelasan. Dia kata, min aina aqbalti? Ibu dari mana tu? Maknanya soal macam bantahan ataupun protes ataupun soalan nak bincang. Seolah-olah dia nak peringatkan kepada Aisyah bahawa aku dengar Nabi SAW tak benar pergi ziarah kubur, tapi kamu sekarang pergi ziarah kubur. Bagaimana? Ataupun memang soalan tadi berbentuk nak belajar dengan Sayyidah Aisyah. Nak belajar dengan Sayyidah Aisyah apa yang sepatutnya dibuat. Boleh tak boleh pergi ziarah kubur? Jadi kita ambil yang terakhir lebih harmoni sebab itu guru dia. Maknanya ibu mari daripada kubur. Bagaimana keadaan sebenarnya? Sedangkan Nabi saya dengar Rasulullah larang ziarah kubur. Maka Sayyidah Aisyah telah menjelaskan dalam kisah kita tadi bahawa memanglah Nabi kita larang pada peringkat awal, tapi telah dibenarkan. Baik, isu yang kelima, Nabi kita larang ziarah kubur. Tiba-tiba orang perempuan ziarah kubur ni macam mana? Ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Nabi kita laknat orang perempuan yang banyak ziarah kubur. Aisyah ziarah kubur. Jadi aku kena minta penjelasan bagaimana ibu mari ziarah kubur ni. Kan? Bagaimana seorang yang alimah, seorang yang faqihah mari ziarah kubur sedangkan Nabi larang ziarah kubur. Bagaimana kita nak jawab? Maka Aisyah radhiyallahu anha telah menjawab, memberi jawapan yang mantap. Fi bidayatil Islam, pada permulaan awal Islam. Pada permulaan awal Islam, maknanya orang keliru lagi. Biasa orang-orang jahiliah ni kalau pergi kubur, meratap, menangis, meraung, banyaklah kata-kata yang tidak baik, yang tidak harmoni. Maka Nabi larang ziarah kubur. Jangan pergi. Pergi duk gosok-gosok, macam-macam lah cerita. Jadi setelah mereka dah harmoni, kefahaman sudah jelas, Nabi SAW telah mantapkan akidah dia, maka sesalah masalah. Jadi terdapat dalam hadis Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Sekarang aku benarkan kamu ziarah kubur sebab salah satu daripada cara kita nak ingat ke akhirat, cara kita nak ingat ke mati, ziarah kubur. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Dalam riwayat Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku larang kamu ziarah kubur. Summa badali annaha turiqul qalba. Tapi lama-lama aku tengok ziarah kubur ni salah satu daripada cara nak melembutkan hati. Kalau hati kita keras, tak mau menangis ingat ke Tuhan, tak mau insaf, pergi ziarah kubur. Pergi jangan pergi ramai-ramai, pergi seorang-seorang, pergi waktu malam. Kalau pergi ramai-ramai berani
Nah, jadi kalau kita pergi malam. Malam senyap, tak ada orang, kita pergi. Ada berani? Ada berani. Tak berani pergi seorang malam. Bukan tak berani lah Ustaz. Sunyi je. Sunyi tu takut lah tu. Nabi kata, "Summa badali annaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah." Aku dapat kesan bahawa pergi ziarah kubur ni melembutkan hati, boleh mengalirkan air mata, boleh ingat pada akhirat. Fazuruha, pergi ziarah, wala taqulu hujra. Pergi ziarah boleh, tapi jangan cakap yang tak baik. Jangan cakap yang tidak baik. Hadis ini rawahu dalam kitab Al-Fathur Rabbani, syarah pada Musnad. Baiklah para pelajar sekalian, isu yang ketujuh, perbincangan kita yang ketujuh tadi, maknanya larangan pada peringkat awal Islam umum, laki-laki, perempuan semua dilarang. Maka setelah itu dibenarkan kepada orang laki-laki boleh pergi ziarah. Tapi sebab apa ziarah laki boleh? Melembutkan hati, boleh menginsafkan kematian. Itu boleh. Tapi zaman kita ini setengah orang bukan nak ingat kemati. Ada maklumat yang mengatakan orang pergi duduk atas kubur pula 3 hari 3 malam, bila ada orang mati dia ambil upah tunggu kubur, dia panggil. Dulu banyak isu-isu macam ni. 1 malam tunggu kubur RM300. Kita kata perbuatan ini tidak adalah sunnah Nabi SAW. Sahabat Nabi suruh duduk sekejap. Duduk sekejap. Sahabat-sahabat yang mati berkata, duduklah sekejap atas kubur aku tu. Zikir, doa, minta istighfar, minta Allah Ta'ala cuncurkan rahmat kepada aku. Bukan sungguh tunggu kubur 3 hari 3 malam, tak boleh buat kerja lain. Ambil pula upah 300, 500 satu malam. Lah. Kubur bukan tempat cari makan. Tidak. Jadi kita tak payahlah tunggu-tunggu kubur. Cukuplah kalau anak-anak ingat kepada ayah yang sudah mati, kita doakan, kita sedekah, apa-apa saja yang boleh. Jadi kita jangan buat benda-benda yang tidak ada dalam sunnah Nabi, jangan. Baik. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menegur seorang kawan dia, Ibnu Arta'ah. Dia tegur, adalah perkara yang tak kena dalam perhubungan mereka. Umar kata apa? Ama tamshuna bainal kubur. Ibnu Arta'ah, aku tengok kamu ni banyak buat benda yang tak bagus, tak elok. Ama tamshuna bainal kubur. Elok boleh tak kamu pergi ziarah kubur, pergi tengok, mudah-mudahan lembut hati kamu. Allahu Akbar. Kata dia Abdullah bin Marzuq, seorang ulama salaf, balaghani anna Malik bin Dinar. Aku dengar cerita seorang ulama salaf, nama dia Malik bin Dinar. Tuan-tuan tunggu tanya nama ni. Malik bin Dinar ni, dia pergi ziarah kubur, tiba-tiba ada orang usun jenazah masuk kubur, masuk ke bumi. Dia pun pergilah, iringi jenazah itu masuk, tengok orang ke bumi. Ketika orang ke bumi tu, dia bercakap, Malik dia bercakap, Malik gadan hakada yasir. Besok mungkin Malik macam ni juga, diusung oleh orang. Walaysa lahu syai'un yutawassadu fi qabri. Tak ada apa hamparan dalam kubur, bantal tak bagi, tilam pun tak bagi. Dia diulang kalimah. Esok Malik macam ni lah, diusung oleh orang, masuk dalam kubur seorang-seorang, tak ada tanda, tak ada tilam, tak ada bantal. Hatta kharra maghsyiyan ali, sampai dia tersungkur rebah, pengsan di atas kubur. Sepatutnya begitu. Kita pergi kubur sengih-sengih, duk main selfie, ambil gambar, bual-bual, hak tak betul lagi, duk isap okok atas kubur. Allahu Akbar. Waktu anak kecil-kecil dulu, kita berjalan tengok cerah atas kubur, anak pergi.
Tak saya tak kalau kubur mana. Pergi tengok 2-3 orang pak cik tunggu kubur, pasang pelita atas tu. Kata buat apa pakcik? Pergi tengok dia orang duk buah atas kubur. Ambil upah tunggu kubur tapi duk buah-buah lah macam-macam. Kita kata dia ni, hey, orang pergi kubur tengok ni. Sampai pengsan ingat kemati. Kita pergi duk buah anak bini atas kubur. Allahu Akbar. Saya tak reka cerita, saya dengar cerita. Sampai hari ni melekat dalam kepala. Pasal itulah nasihat saya, tak payahlah upah-upah orang tunggu kubur. Setengah orang ni kita tanya dia. Ni bila kita tanya, apa sebab tunggu kubur? Dia kata kalau kita ada atas kubur, malaikat tak mari tanya. Sebab tu dia tukar shift. Orang ni duduk sini, yang ni pergi tandas nak mandi, nak makan. Ni yang penting 24 jam kena ada orang. Kata berapa lama nak tunggu sampai malaikat tak datang? Allahu Akbar. Kita kata tak usah buatlah benda yang pelik. Jangan tuan-tuan. Cari makan kok lain lah. Tak payah duduk cari menunggu kubur gitu, jangan. Allah. Malik bin Dinar Rabah. Banyak lagi lah kisah-kisah orang lain yang apa ni terkesan dengan ziarah kubur. Satu hari Sayyidina Uthman pergi ke kubur menangis sampai basah janggut dia. Janggut Sayyidina Uthman bukan janggut 2-3 orang macam saya ni. Janggut panjang. Orang tanya, ya Uthman, limadza tabki? Kenapa tuan menangis? Tuan duduk cerita dalam kuliah tadi, ceramah surga dengan neraka tak menangis, tapi duduk tepi kubur menangis. Qala Uthman, kaifa la abki? Bagaimana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Siapa dia lepas daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar. Siapa lepas daripada azab kubur, selepas daripada itu lebih ringan. Tapi siapa yang kena azab kubur, ingat dalam siri yang lepas kita dah bincang 2 sebab di antara sebab kena azab kubur, ingat, namimah, batu api, mengumpat, dan juga kencing yang tidak diambil, tidak ada penjagaan dari sudut kencing, kebersihan. Na'udzubillah. Menangis Uthman. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali dah kita pergi menangis? Kita pergi kubur menangis, tak lagi Ustaz. Tersengih ada, na'udzubillah. Lepas itulah kita larang lah anak-anak kita kalau pergi ziarah kubur, gak pegang batu nisan nenek, ambil gambar, kuat kubur nenek. Apa cari glamour dengan batu nisan? Leish. Orang pergi pegang batu nisan menangis. Al-yawm, hari ini nenek dikubur, besok cucu akan masuk. Barulah kita ada keinsafan. Baik, isu yang ke-8. Hadis Nabi kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Nabi laknat perempuan yang banyak ziarah kubur. Jadi adakah perempuan tak boleh ziarah kubur? Kalau tak boleh, kenapa Aisyah pergi ziarah? Ini persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama Islam. Kalau tak boleh, takkanlah Aisyah berani pergi ziarah. Dia ni alimah, faqihah, salihah, zaujun Nabi fid dunya wa fil akhirah. Jawab dia di sini para ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan zawarat. Zawarat mana? Orang yang banyak sangat ziarah kubur. Kerja dia ziarah kubur ya. Setiap hari pergi ziarah kubur. Malam petang. La. Tapi kalau pergi ziarah kubur kerana nak insaf, nak mencari kesedaran, tidak larang. Maka di sini inqasamal ulama ila fariqain. Maka ulama ada berbeza pandangan. Ada ulama kata yukrah, maknanya dilarang perempuan itu pergi ziarah kubur sebab perempuan ni mudah sensitif, mudah meratap dan sebagainya. Dia kata tak boleh pergi ziarah. Ada yang mengatakan hadis ini kepada orang yang perempuan yang banyak sangat ziarah kubur. Jadi rutin hidup dia pergi ziarah kubur ya. Tidak bagus. Mana setiap hari lah. Kita pergi bila kita rindu pada ayah, rindu ke suami, tinggal dah lama-lama tak pergi, kita pergi ziarah, hati pun kita rasa keras, kita pergi ziarah kubur. Bukan agenda tetap, bukan budaya lah.
Kita pergi kerana sebab. Sebab apa pergi? Hati ni rasa kerah lah. Habis nak pergi lembutkan sikit, nak pergi orang panggil motivasi diri. Motivasi diri dikubur, itu dibenarkan dengan syarat. Jadi ulama yang katakan boleh ziarah kubur dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama tulis alla takuna minal muksirat. Tidak banyak sangat ziarah kubur. Dia pergi tu kalau rasa hati ni keras, rasa ialah rindu sangat nak pergi kubur ayah, mak, suami, anak contohnya, bolehlah kita pergi. Tapi bukan agenda tetap lah. Saya setiap pagi mak pergi. Lah. Kenapa setiap pagi Jumaat? Hari lain tak ingat nak mati ke macam mana? Tidak. Kita pergi ada sebab. Syarat yang kedua, alla takuna mutabarrijah. Jangan pergi dengan pakaian yang berhias, berwangi-wangi. Lah. Pergi tu macam kita tu nak mati dah. Jangan berhias, jangan wangi, tutup aurat baik-baik. Syarat yang ketiga, antakuna fi suhbatin. Dia ditemani oleh mahram dia. Anak dia ke, adik-beradik ke, pergi sekali laki-laki. Jangan pergi ramai-ramai perempuan. Biasa perempuan ni dia suka membawang. Atau kubur dia bawang lagi, koyok bawang. Jangan. Jangan pergi koyok, jangan pergi duduk koyok bawang atas kubur. Salah satu daripada azab kubur siapa? Ni orang yang batu api dengan mengumpat. Mengumpat atas kubur pula. Subhanallah. Orang pergi kubur nak insaf, bukan pergi cari bawang situ, jangan. Yang keempat, antakuna sabirah. Syarat yang keempat, perempuan ni mesti seorang yang sabar. Sabar. Jangan pergi kubur kak, duduk meratap, menangis. Kalau dia tak tahan hati, jangan pergi. Tapi kalau pergi sekadar mengalir air mata, iyalah kita kubur mak ayah kita, kubur keluarga kita, kita sendiri pun nak ahli kubur juga, kan? Jadi kita pergi kubur, kita insaf, kita sedar, tidak ada masalah. Tapi kalau pergi meratap, menangis, hidup cakap dengan ayah, pegang batu nisan abang, 2 hari lepas kawan abang mari kubur rumah kita. Dah, saya buat kuih yang abang suka makan, pergi cakap di batu nisan. Tak usah pergi orang ni. Ini karut punya manhaj. Apa pergi? Jangan pergi macam tu. Habis kita pergi, kita ingat kita nak mati. Kita doakan kepada orang mati. Jangan berdoa minta dengan orang mati. Kita doa untuk orang mati. Sebab itulah kata ulama salafus salih, dia kata di antara benda ajaib sekarang ni, orang yang soleh pergi berdoa kepada orang mati. Ya Allah berikanlah ampunan, ya Allah berikanlah pertolongan, ya Allah berikanlah, luahkan kubur dia. Sekarang ni terbalik pula. Dia pula pergi doa orang mati. Tok Syekh dalam kubur, saya susah hati, anak nak periksa, suami kena kahwin lain, macam-macam cerita, tolonglah. Terbalik. Sepatutnya orang hidup pergi doakan kepada orang mati. Ni tidak, orang hidup pergi minta dengan orang mati. Terbalik. Jangan buat benda ni. Jangan. Baiklah. Selesailah kita ziarah kubur. Siapa dia? Laki-laki dengan wanita sama, tapi wanita ada SOP yang tersendiri. Maknanya yang kelima, tidak ada pergaulan bebas. Pergi bercampur atas kubur ramai-ramai lah. Mana ada setengah orang ni buat pesta, dia panggil pesta kubur. Setiap bulan ke, awal bulan, akhir bulan, pesta. Bawa dengan tikar, dengan jamuan, dengan orang laki-laki. Lah, bukan pesta kubur. Pergi kubur untuk ingat mati. Sebab tu kita kata pergi seorang-seorang, waktu malam, waktu tak ada orang, baru mudah ingat mati. Pergi ramai-ramai mana ingat mati. Yang kesembilan, hukum ziarah kubur non-Muslim. Boleh tak boleh? Kita lalu ke kubur jarak Cina. Jarak kan? Kubur bukan Islam lah. Ataupun ada family dia yang bukan Islam. Dia nak pergi ziarah, boleh tak boleh? Jawabnya, kata di para ulama, in kana li'tibari na'am. Kalau kita pergi nak ambil iktibar, benar. Tapi kalau kita pergi nak doakan kepada mereka, tidak boleh. Sebab dia mati tidak Islam. Kan Abu Anas cakap, tak boleh kita hukum orang ni Islam ke ahli surga ke ahli neraka. Memang kita tak boleh hukum. Tapi kalau dia mati tidak Islam, kita kata ini kubur kan bukan Islam. Dia neraka ke tidak, itu kerja Tuhan. Tapi tak boleh lagi kita pergi doa dia kepada dia bukan Islam. Tak boleh nak pergi doakan dia atas dia bukan Islam. Jadi boleh. Mana ada dalil-dalil
yang menunjukkan kepada keharusannya pergi ziarah kubur orang bukan Islam. Jadi boleh. Untuk apa? Lil i'tibar, untuk i'tibar. Untuk ambil pengajaran boleh. Tapi untuk nak pergi doakan kepada mereka tidak boleh. Nak doa apa lagi? Kalau dia hidup kita kata ya Allah beri hidayah kepada dia. Tapi kalau dia sudah mati nak minta apa? Minta keampunan, tak boleh. Dan kalau kita lalu ikut kubur orang zalim, lalu nak kata kubur Firaun tak masuk kubur lagi. Contohnya kita lalu kubur siapalah? Hada zalim, kapai kuat ni. Zalim orang ni. Boleh tak boleh? Jawabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takuna bakin. Mana kalau kita pergi kubur tempat orang kena zalim, orang kena anak-anak macam pergi ke laut mati tu, pergi ke tempat madain soleh contohnya, kita nak masuk tempat itu kita kena menangis. Mengenangkan bahawa bahayanya zalim, bahayanya maksiat, bahayanya dosa syirik sebab mereka telah dibinasakan oleh Allah dalam keadaan tersebut. Ini kita pergi untuk berfikir boleh. Mana boleh lah kalau kita lalu kubur orang bukan Islam pun jangan bagi salam. Cuma kita ambil iktibar boleh. Ambil iktibar pengajaran boleh. Baiklah, yang ke-10 di antara perkara yang sunat untuk bila kita pergi ziarah kubur, yang pertama sekali kita pergi dengan niat nak mengambil iktibar, mengambil pengajaran, melembutkan hati dan juga nak ziarah keluarga kita yang sudah mati. Boleh. Bolehlah. Di antaranya adab yang besar yang kita kena ingat. Tuan-tuan kena ingat. Apakah adab yang utama bila kita pergi ziarah kubur? Yang pertama sekali kita bagi salam kepada orang yang mati. Tuan-tuan ingatlah ni. Dalam kitab perisai Muslim sudah ada ziarah kubur muka surat 166. Muka surat 166. Dia ada jemaah komplain lah, dia tu ustaz kecil buku ni. Sebab tu saya bagi PDF, tuan-tuan boleh buka dalam laptop, dalam komputer yang besar-besar skrin itu, baru baca situ. Buku ni kecil sebab kita nak bawa dalam poket. Nombor 60. Doa ziarah kubur. Kita baca. Ikut tuan-tuan yang ada buku tu buka. Yang dalam handphone pun buka. Bila kita pergi kubur, di antaranya sebelum kita masuk tu kita doa. Kita bagi salam. Assalamualaikum ahdad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tengok, kalau baca macam ni tak menangis ke kita? Tak menangis ke tak? Menangis tuan-tuan. Tengok saya terjemah. Assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin. Sejahteralah ke atas kamu wahai penghuni kampung kubur dari kalangan orang mukmin dan muslimin. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan ikut kamu. Tengok. Mula nak sebut dah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami akan ikut kamu juga masuk dalam kubur. Semoga Allah beri rahmat kepada orang yang pergi dahulu dan orang yang bagi rahmat kepada kita yang akan masuk kubur. Yang kemudian kami mohon pada Allah kekuatan bagi kami dan kepada kamu. Allahu akbar. Keselamatan bagi kami dan bagi kami. Al-afiyah. Allahu akbar. Baca tuan-tuan. Pergi kubur, baca. Ada lagi riwayat lain pula. Yang tadi riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Ada riwayat lain. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna gadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita bagi salam, penduduk kampung ini, telah datang kepada kamu apa dijanjikan oleh Allah. Apa dia? Mati. Kita ni sejak mati, kami yang hidup pula akan ikut. Hadis ni riwayat Muslim. Kemudian Nabi kita pun doa. Nabi pergi ke Baqi', Nabi kata Allahumma ighfir li ahli al-Baqi'il gharqad. Ya Allah ampunlah ahli Baqi' ini. Kalau kita tukar Allahumma ighfir li ahli hadhil maqbarah. Tulis. Allahumma ighfir li ahli hadhil maqbarah. Ya Allah ampunlah ahli kubur ini.
Tak payah sebut nama lah, kubur Sungai Durian, kubur apa. Yang penting ahli kubur dah kita duk kubur kan tu. Allahu Akbar. Banyak lagi lah bacaan-bacaan ketika Nabi kita ziarah kubur, kamu ni kita doakan. Dan kalau kita kenal, contohnya kita pergi ziarah kubur ibu bapa kita boleh pergi menghadap muka dia, kita kata assalamu alayka ya abati, assalamu alayki ya ummi, boleh. Kalau suami, assalamu alayki ya zauji, bolehlah. Boleh kita bagi salam kalau kubur tu memang kita kenal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jarrabna. Kita pergi lalu dekat kubur seorang-seorang. Bila kita baca, bagi salam ya, insya-Allah kita akan rasa lain macam. Assalamualaikum ya antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Penduduk kubur, kamu pergi dulu, kami ikut kemudian. Macam mana kita tak menangis? Ni pergi awal-awal lagi. Nak masuk kubur siap dengan live dah. Tunjuk kau, ni kubur apa siap masuk. Tak akan jadi tuan-tuan. Bukan itu cara pergi ziarah kubur. Baiklah. Allahu Akbar. Kemudian di antara adat-adat ziarah kubur, jauhi perkara-perkara yang tidak baik, yang dilarang. Macam orang sekarang nak pergi kubur bawa bunga lah, pergi tabur bunga lah, pergi pacak tu, pacak ni. Kita kata itu semua tu benda-benda yang tidak dianjurkan oleh syarak, tinggalkanlah. Ada setengah orang tu bawa kuih nak pergi bagi kubur kat, bukan tempat makan di situ. Kubur tempat orang ingat kau orang mati. Kubur hak orang mati dan hak orang yang nak mati. Itu bawa pergi kubur. Ni nak pergi kubur bawa siap. Kenapa ni? Nak buat jamu atas kubur. Boleh jamu atas kubur ya akhi. Pergi jamu di rumah awak ni, jamu di surau, di balasah, tak apa. Bukan jamu atas kubur. Dan hapuskanlah budaya-budaya yang tidak baik seperti budaya tunggu kubur, budaya pergi berselfie atas kubur, kita kata ketepikanlah. Ni ada setengah orang ni balik kubur kak, pegang batu ni saya ambil gambar selalu. Lesha ya akhi. Itu kah hak awak dengan? Kita pergi ziarah kubur ayah kita, mak kita, itu hak kita, hak mereka ke atas kita. Hak kita tayang kepada kawan-kawan. Apa benda cerita ni? Bila saya tegur, ada orang marah, dia kata Ustaz Abu Anas ni, orang nak bagi motivasi supaya orang lain mari juga. Betul ke? Awak nak motivasi, ke awak tunggu orang lain kat bawah? Muhasabah diri. Kalau niat baik nak suruh orang turut, nak suruh orang ikut, kita kata insya-Allah ada faedahnya. Tapi tak payahlah 10 keping gambar. Seeloknya tak payah jangan letak gambar kita, ambil je gambar kubur, letak situ. Mari kita pakat balik ziarah kubur, boleh merentah negeri. Okey, ni ambil gambar dia 10 keping, konon-konon nak motivasi kepada orang. Saya kata la ya akhi. Allahu Akbar. Janganlah kita benarkan syaitan main dalam kepala kita, main dalam berlega dalam kehidupan masyarakat kita. Sebagaimana kata di orang, biasakan yang betul, kan? Inilah di antara sunnah ziarah kubur. Kita kata orang wanita ziarah kubur dibenarkan dengan SOP yang telah saya sebut tadi. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang, hikayat yang ke-104 di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.